Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi yang dijawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Bilal, hadis ni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala al-Bilal, ma amiltu amalin arju indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin laylan aw nahara illa salaita bizalika tahuri ma kutiba li an usalli. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya selepas kami sembahyang subuh dan selepas kami menunaikan solat fajar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil muazzin Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bila Bilal ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dia, hadis ni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Nabi kata, wahai Bilal, beritahu kepada aku suatu amal yang paling istimewa yang kamu buat setelah kamu masuk Islam. Bila Bilal ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas kamu ucap syahadah tu, sah dah kamu masuk Islam. Apa amalan istimewa kamu? Kamu rajin baca Quran ke? Kamu zikir banyak ke? Kamu puasa sunat banyak ke? Apa amalan istimewa kamu? Pasal apa Nabi tanya, tuan-tuan? Pasal apa Nabi tanya Bilal? Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Kerana kata Nabi, sesungguhnya semasa aku diisrakan ke Mi'raj, aku jumpa satu syurga dan daripada dalam syurga tu aku dengar tapak kaki kamu. Ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila aku diisrakan ke Mi'raj, dalam pengembaraan aku ni, aku jumpa satu syurga yang mana dalam syurga ni aku bunyi tapak kaki. Bila aku tanya kepada malaikat Jibril, tapak kaki siapa wahai Jibril? Kata Jibril, ni tapak kaki sahabat kamu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Masa ni tuan-tuan, Bilal bin Rabah hidup lagi. Allahu akbar. Ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, bila Nabi tanya lagu ni dia kata, ma amiltu amalin arju indi ya Rasulullah, aku tak ada amalan istimewa. Nak cerita apa tuan-tuan? Tawaduk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah diri. Kena kita tak tahu. Malah kawan mimpi malah ni, apa? Kawan mimpi jumpa syurga, lepas tu kawan bunyi tapak kaki demo dalam syurga. Kita rayak gitu ke saing kita. Saing kita berkata, Allah nak kau demo baru tahu. Sudah kerja. Tawaduk sahabat Allah. Kita kena ikutlah tuan-tuan sahabat. Kita ada SPM, jangan kita pandang rendah pada orang ada SAP. Kita ada STPM, jangan pandang rendah pada orang hanya ada SPM. Kita ada diploma, jangan pandang rendah pada orang yang hanya ada STPM. Kita ada ijazah, jangan pandang rendah pada orang yang hanya ada diploma.
Kita ada master, jangan pandang rendah pada orang yang hanya ada ijazah. Kita ada PhD, kita doktor, kita profesor. Jangan pandang rendah pada orang yang hanya kelulusan dia darjah 6. Tawaduk. Tawaduk. Dia kata, ma amiltu amalin arju indi ya Rasulullah. Aku ni tak ada apa-apa ya Rasulullah. Puasa aku macam orang lain. Baca Quran aku macam orang lain. Anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati. Tapi ada satu, tiap kali aku ambil air semaya. Tiap kali aku ambil wuduk. Lailan aw nahara. Sama ada wuduk aku ambil tu waktu malam ataupun waktu siang. Illa salaita bizalika tahuri ma kutiba li unsalli. Dengan wuduk aku ni, aku mengerjakan solat sebanyak-banyaknya sekadar yang aku mampu. Ni salah satu sebab ni tuan-tuan. Kalau kita nak buat contoh, katalah sembahyang duha ni paling sikit 2 rakaat, paling banyak 12. Bilal bin Rabah buat 12. Ni tuan-tuan. Lagu sembahyang mari masjid, tahiyatul masjid, lepas azan, ba'diyah, qabliyah. Lagu tengah hari esok ada peluang duha. Lagu malam ni sedawa sikit pagi esok, lagu qiyamul lail. Ni tuan-tuan. Dia semayang, lagi dia mampu, lagi dia rasa dia ni cekak nak semayang, dia semayang. Bilal bin Rabah ni salah seorang sahabat yang sangat mencintai salat. Itu yang pertama tuan-tuan. Bunyi tapak kaki dia dalam syurga. Yang kedua tuan-tuan, Bilal bin Rabah sangat tahan dalam menghadapi ujian. Ayah dia hamba, mak dia hamba, datang dia ke Mekah hijrah daripada Habsyah. Hari ni kita panggil Ethiopia. Orang yang tak ada rupa, kulit dia ni yang sangat hitam, jadi hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bila tuan dia tahu Bilal bin Rabah ucap syahadah, marah Umayyah bin Khalaf. Bawa Bilal bin Rabah tengah padang pasir. Nyalakan unggun api. Dah bara molek unggun api ni tabur atas padang pasir. Wahai Bilal, kamu nak keluar ke tak daripada agama Muhammad ni? Tak nak keluar. Dia suruh Bilal bin Rabah golek atas bara api ni. Masya Allah. Menggeletik tubuh ni, panah ni. Atas bara api. Kita tuan-tuan, jejak bara surah pun. Meh-meh nak terbalik kawak surah. Ni atas bara api ni golek bergeletik ni. Tapi mulut dia sebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Golek atas bara api ni. Sangat tahan dengan ujian. Kita duduk bawah bara api tuan-tuan, duduk bawah kipah. Allahu Rabbi. Duduk bawah kipah pun tak saya juga tak tahu. Melepuh habis ni, melecur habis. Melecur muka, melecur pipi, melecur tubuh habis semua. Bila balik rumah sahabat duk bubuh ubat ni, kamu ikutlah kata tuan kamu tu Umayyah bin Khalaf. Dia kata suruh sembah berhala Latta, suruh sembah berhala Uzza ni, sembahlah, janganlah kamu ni masuk agama Muhammad. Bilal bin Rabah, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak berganti. Esok kena lagi, lusa kena lagi, tolak kena lagi, kena seminggu, kena 2 minggu. Akhirnya bukan Bilal yang tak tahan, Umayyah bin Khalaf jemu. Umayyah bin Khalaf kata, dia kata kakak ni tak ada apa dengan barang. Tak ada apa. Buat pula seksaan yang lain, tambah skok ni tuan-tuan. Tambah skok. Ikat pada ekor kuda, suruh budak-budak naik. Mula-mula bila ni berlari lagi. Lama-lama makin lemah, dia berjalan. Lama-lama makin lemah, terseret kaki. Akhirnya rebuh. Seret.
Tuan-tuan ada pengalaman pergi Makkatul Mukarramah, tengoklah bumi Mekah ni tuan-tuan, batu saja. Ni heret ni, pecah habis ni. Hok nepuh tak ada sia lagi ni, heret. Tapi mulut dia ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak berganjak. Padalah tuan-tuan, bunyi tapak kaki di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana sabar. Tak berganjak juga, heret lagi, bawa tengah padai pasir, dipakaikan baju besi. Dalam keadaan luka lagi ni, dalam keadaan menanah lagi ni, dalam keadaan berdarah lagi ni, dipakaikan baju besi, jemur tengah panas. Tuan-tuan, cuaca kita Malaysia sehari dua ni, Masya Allah. Kalau mandi pukul 12 malam tu biasa. Panas. Tengah panas molek baju besi, kebetulan kulit dia ni berair lagi dengan luka lama ni, sas daging, sas daging, sas daging, sas daging, sas daging. Das daging molek ni, jemur berbelah-belah je tengah pada pasir ni, das daging molek baju besi dengan tubuh dia ni, panggil beberapa orang, rentap baju besi ni daripada tubuh dia, tarik baju besi ni, sayuk dengan kulit-kulit. Ni yang kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tapi dia ni tuan-tuan, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tidak bergantung. Kita di zaman ni tuan-tuan, dengar bola kalah dah. Kalau ngajar satu malam ahad, memang something wrong lah kalau ada final bola sepak. Kalau ada orang 2.30, tinggal 2.13. Kalau malam final bola sepak, Piala Malaysia. Pahwana ti imam orang kita ni tak ada. Allah Ustaz bola malam ni. JDT lawan Selangor. Allah. Tukar tuan-tuan. Majlis ilmu dengan bola. Tukar. Siapa tinggal 13 orang? 13 je. Hok lain juga. Lepas asal tu gak cong angok dah depan layar. Pahok 13 orang ni hok lagu mana hok mari ni hok excellent ni ustaz. Hok berkualiti. Tapi nak saya juga ke ustaz, jangan lama-lama isap berhenti tadi. Bapa pula nak tengok juga awak ni pun. Allahu Akbar. Tak ada arwah lah tuan-tuan. Ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia banyak solat sunat menyebabkan tapak kaki dia didengar di dalam syurga masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di samping dia orang yang sangat tahan ujian. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dia mari dulu, kadang Nabi mari dulu, kadang dia mari dulu, kadang Nabi mari dulu. Kadang-kadang dua-dua sahabat ni mari awal. Saling sandar belakang antara satu sama lain. Nabi ni imam. Muazzin dia Bilal bin Rabah. Ni saling sandar belakang ni. Tok imam dengan Tok Bilal. Tok imam kita dengan Tok Bilal kita badib balah. Bukan masjid ni, masjid lain. Tu ya tak ada orang tu. Ni tuan-tuan, ni nama Allah SWT. Akrab no tuan-tuan. Tiap kali masuk waktu Nabi akan kata padaku, arrahna ya Bilal, rehatkanlah kami wahai Bilal. Bila cari tempat tinggi, masa dia nak azan, masa dia berdiri di tempat dia nak azan, dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Kata Bilal bin Rabah, tak kala aku nak melaungkan azan, aku tengok Nabi, aku sangat sayang pada Nabi. Dan bila Nabi tengok aku yakin, Nabi juga sayang pada aku. Tak kala aku lihat Nabi, Nabi melihat aku. Tidak ada saat yang paling indah melainkan saat itu. Ini tuan-tuan. Masuk waktu dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat yang dengar je ni pakak mari berlaku semaya berjemaah di masjid. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, 3 hari Bilal tidak azan.
kesedihan dia, air mata dia rasa kehilangan ni, Allah, hanya Tuhan yang Maha tahu. Dia terkenang saat dia bergurau senda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenang saat dia bersentuh tubuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak mampu untuk azan. Minta dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nak hijrah ke Syam. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh. Kalau kamu hijrah, siapa nak ganti kamu jadi muazzin? Tiba waktu salat, Sayyidina Abu Bakar kata, "Arrahna ya Bilal." Rehatkanlah kami wahai Bilal. Dengan langkah longlai, dengan langkah yang tidak bermaya, dia naik tempat dia selalu azan. Bila dia berada di tempat dia azan, dia tengok tempat Nabi selalu lihat dia. Ternyata Nabi tidak ada. Menangis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Aku rindukan kamu ya Rasulullah. Ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia cuba untuk azan tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia berhenti sampai di situ. Sahabat dengar, nanti sambung, dok sambung. Nanti sambung, dok sambung. Bakpo bila ni bas gerak yang ni tak habis-habis ni. Bila sahabat dia tengok, Sayyidina Abu Bakar naik tengok, Sayyidina Umar naik tengok, Sayyidina Osman naik tengok, Sayyidina Ali naik tengok. Rupa-rupanya Bilal sudah rebah, tumbang, menyembah bumi. Menangis dia, subhanallah. Wahai Bilal, kenapa kamu azan tidak habis? Kenapa kamu menangis? Apa jawab Bilal tuan-tuan? Tak kala aku menyebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita ke zaman ni Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ke zaman ni kat tak ada arah lah. Huk kaki pasar malam gak duduk pasar malam situlah. Tidak bertanda. Allah. Huk kaki main bola, huk kaki main futsal. Lagi nampak bola tu duduk sepak bola situlah. Hok kaki kedah, hok kaki suk tulah, hok kaki megi ketel, hok kaki megi telur sutun duduk kedah situlah. Allah Akbar. Hok kaki ngai atas kepala getok kepala besuk duk ngai ke duri situlah. Tidak terkesan dengan siren tuan. Tidak membuktikan bahawa dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibuktikan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, aku nak hijrah ke Syam. Kerana amalan yang paling afdal selepas bersyahadah adalah jihad. Tolonglah wahai Abu Bakar, lepaskanlah aku. Sayyidina Abu Bakar kata, kamu boleh pergi wahai Bilal dengan syarat jangan lama-lama, lepas ni kamu kena balik. Siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, dak balik-balik. Sehinggalah Sayyidina Umar ni tuan-tuan naik jadi khalifah. Sayyidina Umar bawa tentera dalam perang merampas Baitul Maqdis daripada Kristian. Dia bawa 3 panglima perang yang terhebat ni tuan-tuan. Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Menang tuan-tuan. Baitul Maqdis Umar boleh rampas balik daripada Kristian. Dalam keadaan nak raikan kemenangan ni,
seorang sahabat bagi tahu, ya Umar, aku nampak kelibat Bilal bin Rabah dalam peperangan tadi. Umar kata cari. Bila cari ni tuan-tuan, jumpa, dibawa ke hadapan Umar. Umar tengok Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah tengok Saidina Umar. Dua sahabat yang akrab ni lama tidak berjumpa. Bila berjumpa, masing-masing menangis. Kamu tak nak balik ke wahai Bilal ke Madinatul Munawwarah? Tak nak balik ke? Tak nak wahai Umar. Kalau tak nak balik, tolong kami. Tolong apa wahai Umar? Tuzakkiruna bil ayyamil ula. Ingatkanlah kami kepada hari-hari awal. Ingatlah kami kepada kenangan kami bersama dengan Nabi. Ingatkan kami bahawa kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku nak mengingatkan kamu wahai Umar sedangkan Nabi sudah tidak ada? Azankan untuk kami. Naik atas bukit tempat tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saidina Umar dah jatuh air mata. Asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat-sahabat ni tak tahan dah. Teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saidina Umar tumbang, Bilal bin Rabah tumbang. Pasal apa? Disebut nama Nabi, kerinduan mereka kepada Nabi. Tak kala mendengar nama Nabi dalam azan ni, kerinduan mereka kepada Nabi ni tak boleh tahan. Sehingga mereka ni rebah. Kita rebah juga. As-salatu khairum minan naum. Rebah tak hati tak bang. Allahu Rabbi. Padalah tuan-tuan. Salah satu tuan-tuan, ibrah. Pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, insya-Allah mencintai dan juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita jadi orang yang berbahagia pada hari akhirat nanti. Yang kedua, dalam perjalanan Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat maut. Nih tuan-tuan, kita bunyi Israel ni serung dah. Yang namanya Munkar, yang namanya Nakir, yang namanya Zabaniyah, yang namanya Malik, yang namanya Israel. Serung dah. Sehingga malaikat Israel ni orang buat lagu ni tuan-tuan. Malaikat lain tak ada lagu, malaikat Israel ada lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Jangan cek-cek dulu ni. Dengar lagu ni nak turun pergi surga, pakai tak jadi gini. Serung ni. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Ini malaikat ni tuan-tuan, Nabi jumpa. Dialog antara Nabi dan malaikat Israel ni tuan-tuan. Aku nak tanya kamu, wahai malaikat maut, wahai malaikat yang ambil nyawa, aku nak tanya kamu, bagaimana kamu ambil nyawa umat aku yang beriman? Bagaimana kamu ambil nyawa umat aku yang kufur? Bagaimana kamu ambil nyawa umat aku yang taat? Bagaimana kamu ambil nyawa umat aku yang derhaka? Nabi nak tahu ni, nak balik cerita pada umat ni. Kata malaikat Israel, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya di dalam syurga Allah ada satu pohon yang bernama pohon bidara, yang mana pohon ni mempunyai daun yang begitu banyak. Pada daun ini tertulis setiap nama manusia.
Nama saya ada, nama imam ada, nama Bilal ada, nama tuan-tuan ada, nama suami kita ada, nama isteri kita ada, nama anak-anak kita ada, nama sahabat, semua orang ada nama ni. 40 hari sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daun ini akan jatuh pada tangan malaikat maut. 40 hari tuan-tuan. Tiba-tiba daun ni jatuh, zoom, pak, jatuh ke tangan malaikat maut. Malaikat maut pun belek. Siapa dia nak mati 40 hari lagi? Tengok. Oh, orang masjid Libung rupanya. Siapa dia ni? Setia usaha dengan bendahari masjid. Tak ada apa-apa. Allah Allah. Kalau daun saya sudah gugur 20 hari yang lalu tuan-tuan, bermakna saya hanya ada 20 hari je lagi untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau daun tuan-tuan sudah jatuh 30 hari yang lalu, bermakna tuan-tuan ada 10 hari je lagi untuk merayu pada Allah supaya ampunkan segala dosa tuan-tuan. Kalau daun kita sudah jatuh 39 hari yang lalu ni tuan-tuan, pagi esok ni kita ditentukan mati oleh Allah. Malam ni lah peluang terakhir tuan-tuan menangis dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampun dosa. Tapi kerana kita tidak tahu bahawa daun kematian kita ni sudah jatuh ataupun belum, kita rasa lambat lagi mati, kita rasa lambat lagi ajal kita. Kadang-kadang tuan-tuan, na'udzubillah, ada manusia yang terlalu lalai. Kadang-kadang dia mati dalam keadaan minum arak. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia rasa umur dia panjang lagi, sehingga kadang-kadang dia mati dalam keadaan buat dosa di sisi Allah. Wahai Muhammad, kata malaikat Israel, kalau aku ambil nyawa orang beriman, orang takwa, orang taat, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Bagi orang beriman, bagi orang takwa, bagi orang baik, bagi orang taat, tak kala dia nak mati dalam sakaratul maut, malaikat yang nak mari ambil nyawa dia ni putih pakaiannya dan putih wajahnya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jumpa ni benda yang Nabi bagi tahu ni bila kita berada dalam sakaratul maut nanti. InsyaAllah. Tak lama, tak banyak. InsyaAllah kita akan jumpa. Kita doa pada Allah, biarlah yang nak marinya ambil nyawa kita ni malaikat yang putih wajahnya dan putih pakaiannya. Apa tanda bila malaikat nak mari ambil nyawa kita ni putih pakaiannya, putih wajahnya? Isyarat dia akan mati dalam keadaan sejahtera sehingga hari kiamat. Tapi bagi orang yang kufur, bagi orang yang syirik, bagi orang yang banyak dosa, nazala ilaihi minas sama' malaikatun syudul wujuh. Bagi orang yang derhaka ni pada Allah, bila dia dalam sakaratul maut, malaikat yang nak mari ambil nyawa dia ni hitam pakaiannya dan hitam wajahnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat kamu ya Muhammad, bila dia berada dalam sakaratul maut, pertama yang dia rasa tak kala dia nak mati, lapar dan dahaga yang amat sangat. Setara mana dahaga, ambil segala air laut, ambil segala air sungai, ambil segala air atas muka bumi ni, suap dalam mulut orang dalam sakaratul maut, tidak tumpah wala setitik, tidak hilang dahaga. Allahu Akbar. Ni cerita nak mati ni tuan-tuan. Ambil segala makanan, ambil segala buah-buahan, ambil segala binatang-binatang ternak, ambil segala padi, beras, nasi, apa semua, suap dalam mulut orang yang nak mati ni tidak tumpah walaupun sebiji nasi, suap habis segala makanan dalam mulut dia ni, tidak akan hilang laparnya. Ni tuan-tuan. Yang kedua, ya Muhammad,
umat kamu ni tak kala dia nak mati nanti, dia akan merasai sakit yang amat sangat. Setara mana sakit, lebih sakit daripada 1000 tatakan pedang. Nak tarik roh ni tuan-tuan, yang sedaging dengan kulit, yang sedaging dengan urat, yang sedaging dengan tulang kita ni, nak cabut tubik ni sehingga habis satu jasad ni, sakit dia ni tuan-tuan lebih sakit daripada 1000 tatakan pedang. Tak payah 1000 lah tuan-tuan. Kita cabut ulu parai kita. Kita buat ulu parai dengan kayu lima, dengan kayu sisik puyu ni, kayu hok payah patah ni tuan-tuan. Kita libah molek we atas pada ni lepau sekali. Bukan 1000 kali sekali. Kita ni yang nampak habis gunung Tebu, nampak gunung Himalaya, nampak habis. Lagu nyuruk ke bawah rumah ni tuan-tuan. Rumah Jamil itu, cok bawah rumah lah, cok cakar bawah rumah lah, cok tu bawah rumah lah, nyuruk. Salah bangun derah sikit, lekung. Nampak habis tuan-tuan, nampak habis los wa'ah tambung, gambang nampak habis ni tuan-tuan. Allah. Bayangkan hok Nabi kata na 1000 tatakan pedang lepau. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni kena jah biar mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Nabi buat bandingnya, ambil kapas ni, bubuh di kayu duri ni, buku-buku tarik. Tarik ni. Dia berkecah habis kapas ni tuan-tuan. Ambil kayu duri, sombak dalam perut kita, pusing. Sekali ngausuh perut apa semua ni, tarik tubik. Tu sakit Nabi kata. Kita jangan kena lagu tu. Sakit mata kain ditekuk ni tuan-tuan. Duk atas kepala getuk kalau suk tu nak ngai ke duri ni, nak hayung joran ni. Terlupa mata kain duk atas kepala baru ni, terlupa. Zong pak dekat ditekuk. Lekat mata kain baru tuan-tuan. Ketar kenaling tekuk ni gedik sakit. Kita wayak kau sayang kita cabut slow jangan derah. Aku tahulah duduk dia lah aku nak cabut ni. Jangan derah. Jangan derah. Sayang kita kata aku tak cabut pun lagi. Ni tuan-tuan. Yang paling Nabi takut apabila Israel mengatakan bahawa tak kala kamu dalam sakaratul maut, datang kepada kamu rombongan iblis dan syaitan untuk menyesatkan kamu. Ini kita takut. Final timer dia ni, saat terakhir dia ni. Dia nak buat sentuhan terakhir syaitan ni supaya kita ni mati sesat. Tak kala kita rasa lapar, tak kala kita rasa dahaga, tak kala kita rasa sakit yang amat sangat. Allah yang maha tahu sakitnya nak mati ni, datang rombongan iblis dan syaitan ni ganggu kita. Ada di kalangan iblis itu berupa dengan wajah ibu kita. Muka mak kita, pakaian mak kita, bau wangian mak kita, suara mak kita. Walhal syaitan. Wahai anakku, ni mak kamu yang mengandungkan kamu, yang menyusukan kamu, yang membesarkan kamu. Mak tahu kamu sakit, mak tahu kamu dahaga, mak tahu kamu lapar, mak mari ni nak tolong. Dengan syarat mak boleh tolong, tapi dengan syarat mengakulah wahai anakku, agama yang benar adalah Yahudi. Kalulah kita tak rajin duduk dalam menjelih ilmu. Allahu Akbar. Kalulah anak-anak kita tidak duduk dalam menjelih ilmu, dia tidak pernah mendengar hadis seperti ini, dia tidak pernah mendengar tazkirah seperti ini. Na'udzubillah. Dibimbangi dia tewas tuan-tuan. Maka mengakulah dia agama yang benar adalah Yahudi. Dia mati kufur lagi syirik tuan-tuan. Mati dalam keadaan tidak beriman. Khalidina fiha abadah.
neraka buat selama-lamanya, tidak tubik sampai bila-bila. Allah. Ni tuan-tuan. Ni kepentingan duduk dalam majlis ilmu. Tak berjaya dengan rupa mak kita dia mari, dengan rupa ayah kita. Mengakulah wahai anakku, agama yang benar adalah Nasrani. Tak berjaya lagi dia mari, rupa tok guru kita mengakulah agama yang benar adalah Majusi. Silih berganti, tidak berhenti. Walaupun satu saat, berhenti tak berhenti, roh tercabut daripada jasad. Allahu Akbar. Kalau kita tak ada pertahanan yang benar-benar hebat, dibimbangi, kita akan tewas saat terakhir ini, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, tak kala kalaulah mak kita dalam sakaratul maut, ayah kita dalam sakaratul maut, anak-anak yang soleh ni dia tidak akan membiarkan ayah dia diganggu oleh syaitan. Sehingga Nabi sebut dalam hadis dia, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada kamu, orang yang hampir mati ni, orang yang nak mati ni kalimah la ilaha illallah, supaya dia mati dengan kalimah tu. Tapi kerana dia masjid pun tak berapa nak mari, majlis ilmu pun tak berapa nak duduk. Bila ayah dia nak matinya, pergi kocok ayah dia ni, ayah, ngotak ayah, ngotak ayah. Nabi kata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebut kalimah ni, dia ni ngotak ayah. Nyogolek ayah dia ni memang nak jatuh daripada katil. Ada juga hok ajar ngucap tapi tak kena cara. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ber nanti dengar. Ayah aku tak kata lagi ni. La ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Bertubi-tubi. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Ayah dia ni tak terhaga pergi tanya. Relax lah bro. Nak kau gini mo lah. Mu tak aja duduk dalam majlis ilmu. Ya ajar gini mo lalu. Ni kan. Allahu Rabb. La ilaha illallah. Kalau lepas kita ajar dia tak kata perkataan lain dah. Cukup sekadar sekali. Kata ulama. Sekali itu cukup. Tapi seandainya lepas ajar tu dia sebut kalimah lain, kita ajar sekali lagi. La ilaha illallah. Panah. Ajar sekali lagi. Takut dia mati dengan kalimah. Ini tuan-tuan. Yang mula kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan. Sebab itulah Allah. Boleh mari masjid ni satu nikmat. Boleh duduk dalam majlis ilmu ni satu nikmat. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan gagah naik benda-benda lain. Bukit Keluar, nak minggu naik. Lebuk lepas Bukit Keluar. Asal hujung minggu naik 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 Bukit Keluar. Tak salah naik Bukit Keluar tu. Siapa juga ambil telefon selfie. Boom. Akhirnya aku berjaya juga sampai di sini. Alhamdulillah aku masih kuat. Tapi tanggung masjid tak rajin naik. Ini tak tahan mudah. Jangan mudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah majlis-majlis ilmu ini akan menginsafkan kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, antara orang yang Nabi jamin sahabat pertama masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tak kala dia ni berada dalam sakaratul maut, diziarahi oleh anak dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Sayyidatina Aisyah ni mari ziarah ayah dia Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Aisyah, siapa yang berada di sisi Nabi tak kala Nabi meninggal dunia, Nabi wafat? Aisyah kata, saya ayah anda, saya. Aku nak tanya kamu wahai Aisyah, Nabi meninggal dunia hari apa? Aisyah radhiyallahu anha jawab, hari Isnin ayah.
Sayyidina Abu Bakar kat tangan tuan-tuan. Aku mohon ya Allah, aku berdoa ya Allah, aku minta ya Allah. Kalau kamu nak ambil nyawa aku ya Allah, ambillah nyawa aku hari Isnin. Kerana aku nak mati sama hari dengan Nabi mati. Allah sayangnya dia pada Nabi ya Allah. Ni yang kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mati pun sama hari dengan Nabi. Cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, aku nak tanya lagi. Kain kapan yang balut jenazah Nabi ni berapa helai? Aisyah radhiyallahu anha jawab, 3 helai kain kapan putih suhuliyah, kain kapan Yaman. Suhuliyah, kain halus, kain lembut. Dia wasiat pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ayah kamu ni wahai Aisyah, kalau ayah kamu ni meninggal dunia, kamu balut tubuh ayah kamu ni 3 helai kain kapan macam Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar kata, masa aku hidup aku boleh sembahyang sebagaimana sunnah Nabi. Masa aku hidup aku ni boleh baca Quran sebagaimana sunnah Nabi. Boleh sedekah sebagaimana sunnah Nabi. Boleh zikrullah sebagaimana sunnah Nabi. Tapi bila aku dah mati, aku tak boleh buat apa-apa sunnah dah. Pasal aku dah kaku dah. Sekurang-kurangnya 3 helai kain putih macam Nabi. Sekurang-kurangnya jasad aku ni dibalut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Dan yang menyebabkan Aisyah menangis ni tuan-tuan, dia nak salah satu kain kapan dia, jubah yang dia pakai. Jubah. Aisyah kata jubah ayah ni lama dah. Kita beli kain baru. Bal kaffinu sawbi hadza. Bahkan kapan juga aku dengan jubah aku. Aisyah tanya, wahai ayahanda Abu Bakar, kenapa nak guna juga jubah ayah ni sebagai salah satu di antara kain kapan? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Faqad kuntu usalli wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wahai Aisyah, jubah aku ni aku pernah guna untuk sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Jadikanlah masjid ini alhamdulillah. Saya tengok lembungan ni alhamdulillah hebat tuan-tuan. Luar biasa kehadirannya. Alhamdulillah. Jadikanlah masjid ini salah satu destinasi kita insya-Allah. Kalau boleh kita nak mati di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu. Pakcik, marilah masjid. Tak ke pakcik nak kerja je, pagi pah gelap, pagi pah gelap, pagi pah gelap, pagi pah gelap. Mari masjid retek pakcik. Kalau kita dengar bab-bab kubur, kita dengar bab-bab neraka ni berasa lain sikit. Aku nak pergi sangat tapi sibuk lah. Sibuk. Nantilah peceng-peceng sikit lagi. Lah ni tak ada. Mesyuarat 18 kali sehari. Tak termasuk malam lagi tak ada. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Peceng je saya pergi lalu masjid. Lambat lagi kau nak peceng pakcik. Tak lama dah. Lama mana lagi? Adalah 12 tahun je lagi. Allah lamanya. Allah. 12 tahun ni apa-apa boleh jadi. Marilah maksud marilah maktih marilah makdah mari masjid. Tak ada Ustaz, anak nak puasa belakang tahun ni. UPSR sore, PMR sore, SPN sore, STP sore. Kalau kita pergi masjid ke, oh tak bacalah nak ambil puasa tahun ni. Tu kita tak pergi tu. Puasa belakang anak-anak masuk EU belakang. Maksud, tak mari lagi masjid ni. Kata anak-anak duk EU belakang dah. Tak boleh Ustaz nak tunggu telefon. Ya telefon malam. Kan nak pitih 200 ya. Kan nak pitih. Kan ni nak pitih. Kan ni nak. Malam baru ya telefon. Sia ya tak telefon. So kita tak pergi masjid tu. Tunggu telefon.
Akhirnya anak-anak ni tuan-tuan, oh berkeluarga belaka dah, tak ada apa-apa dah. Tinggal kita klik dengan tu lelaki kita rumah. Oh maksud. Anak-anak ada rumah tangga belaka dah. Bila maksud nak mari masjid? Tak lagi ustaz Bapa pula? Yang suruh jaga cucu pula. Nak upah orang suku sakak maha suruh mak jaga wi cekek-cekek tak apa moga mak. Anak apa mana siapa lah. Yang mula kalau Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang tuan-tuan, kita akan menangis jika kita tidak menggunakan kesempatan yang ada ini. Kita akan menangis pada hari kiamat nanti. Yang berada di dalam kubur ni tuan-tuan, dah berapa juta orang sedang menangis mohon pada Allah dibangkitkan daripada kubur untuk sujud pada Allah. Kerana dengan sujud pada Allah mereka akan lepas daripada azab kubur, tapi mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Tapi kita masih hidup ni tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Ni tuan-tuan. Allah gambarkan tuan-tuan manusia yang menyesal tak kala berada di dalam neraka Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Dalam surah Al-Fatir ayat 37 ni Allah Subhanahu wa taala gambarkan wahum yastarikhuna fiha, sesungguhnya mereka yang berada di dalam neraka Allah ni yastarikhuna fiha, meraung di dalam neraka Allah, menangis di dalam neraka Allah. Sakit ya Allah, azab ya Allah, pedih ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami daripada neraka ini ya Allah. Bapa nak tubik, nak malu salihan, kami nak buat amal salih. Kerana kami melihat di dalam neraka kamu ini ya Allah, orang yang selalu imarah rumah Allah tidak ada di dalam neraka kamu. Kami melihat di dalam neraka ni ya Allah, manusia yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu tidak ada di dalam neraka kamu. Kami melihat ya Allah, manusia yang sering membaca Al-Quran tidak ada di dalam neraka kamu. Kami melihat ya Allah, manusia yang sering bersedekah tidak ada di dalam neraka kamu. Kami nak buat amalan-amalan mereka yang kami tak buat masa di dunia dahulu. Kami nak balik buat. Mudah-mudahan bila kami balik buat, kami selamat sebagaimana mereka selamat. Boleh balik tuan-tuan? Tak boleh dah. Tak boleh. InsyaAllah kesempatan yang ada ni, saya ingatkan diri saya tuan-tuan. Mudah-mudahan peringatan kepada kita semua, kita tidak boleh mengsia-siakan umur yang Allah bagi pada kita. Malam ni tuan-tuan, tak perlu banyak tuan-tuan. Paling-paling tuan-tuan balik rumah kat orang, lagu tak tangan tadai, ya Allah, aku ni belah mana ya Allah. Malaikat nak ambil nyawa aku ni ya Allah. Kerja buat aku 20 tahun yang lalu, kerja buat aku 40 tahun yang lalu, kerja buat aku 50 tahun yang lalu. Duk fikir-fikir ni ya Allah, duk hitung-hitung ni ya Allah. Hei, lagu mana ni ya Allah? Malaikat yang jenis putih wajahnya ke atau yang jenis hitam wajahnya? Kita lagu duk nenung. Boleh setara tu pun tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak aku bagaimana ya Allah? Isteri aku bagaimana ya Allah? Zuriat-zuriat aku bagaimana ya Allah? Tahukah mereka ni bila nak mati jadi lagu ni? Tahukah anak sulung aku ni bila nak mati jadi lagu ni? Tahukah anak nombor 2 aku ni bila nak mati jadi lagu ni? Tahukah anak nombor 3 aku ni jadi lagu ni bila nak mati? Tahukah isteri aku ni bila nak mati jadi lagu ni? Kalau tidak tahu, insya-Allah tuan-tuan, kita bawa dia ke majlis ilmu, insya-Allah keinsafan dan hidayah akan dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan kalau saya terkasar bahasa. Halal segala perkataan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tuan-tuan, insya-Allah apa juga pengorbanan yang tuan-tuan buat untuk mengimarahkan masjid ini. Sama ada kita imam, sama ada kita bilal,
sama ada kita ahli jawatan kuasa masjid, sama ada kita orang yang buat minuman makanan, sama ada kita orang yang membersihkan masjid, sama ada kita ahli jemaah yang mengimarahkan masjid. Yakinlah tuan-tuan, Allah tidak akan sia-siakan segala pengorbanan yang kita buat, dan mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan ganjaran pahala dan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina fathul al-arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.